Yang berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Speaker. Saya hanya nak tumpu dalam perbahasan ini untuk menyatakan bahawa kegagalan kita dengan apa yang dibuktikan oleh laporan ini sebenarnya terletak kepada isu penguatkuasaan yang berkesan, dan mungkin juga dalam report ini kita boleh membuat satu andaian yang cukup kukuh bahawa semua ini berlaku di atas sebab korupsi ataupun rasuah yang berluasa sehingga ia menjadi sistemik di dalam usaha-usaha kita untuk menyelesaikan masalah ini. Let's be fair to ourselves and say we have corrupt officials. When we have corrupt officials, kita akan datang di sini berbincang lagi, tetapi akhirnya yang jadi masalah rantaian ini ialah kita gagal untuk mendakwa mereka yang rasuah dan terlibat di dalam human trafficking ini. Saya minta satu ketegasan kepada pihak menteri supaya jangan lagi kita nak macam julau, nak cuba nak tutup, nak cover lah, no lah. Nah deh, apa ni? Kita dah dapat laporan jelas di sini menyatakan the government did not adequately address or criminally pursue credible allegation during the reporting period and prior years of labour trafficking in the rubber manufacturing and palm oil sectors, including inhumane living condition for foreign workers made by international media. So these are the clear report. Apa lagi julau nak apa lagi nak apa istilahnya whitewash benda-benda ini. The immigration department did not separately arrested 40 officials of trafficking related charges, but the government did not prosecute them. Jadi saya nak tanya kepada menteri, berapa yang telah didakwa daripada kalangan official, daripada pegawai-pegawai kerajaan yang telah didapati bersalah tetapi tidak didakwa, dan ini akan memberi gambaran yang buruk bahawa kamu buat salah tapi kamu dilindungi. Siapa pelindung-pelindung mereka? Sila Kota Raja. Baik, selalu kita salahkan pekerja asing yang menjadi keadaan ini di Malaysia. Qatar, pekerja asing lebih ramai daripada penduduk. Dubai, pekerja asing lebih ramai daripada penduduk. Singapura 30% pekerja asing daripada jumlah penduduk dia 5.5 juta. Masalah ini saya setuju dengan Perdana Menteri. Mereka terlibat dalam hal buruh asing misalnya kaya raya. Nasiblah Menteri Dalam Negeri ambil alih masa ini. Kena jawab. Dia benda yang berangkaian telah lama. Bagaimana nak buat penyelesaian tegas dalam hal ini dalam memerangi korup ini. Ini Menteri Dalam Negeri kena beranilah menyatakan satu perkara hal ini. Terima kasih kepada Kota Raja. Saya bagi kepada Kelang. Terima kasih Perdana Menteri, Speaker. Baru-baru ini satu daripada kritik yang telah dibuat oleh Duta Indonesia ke Malaysia berkait dengan pengambilan pekerja domestik ialah penggunaan aplikasi Made Online. Aplikasi Made Online ini dikatakan memberi peluang untuk trafficking berlaku dan tidak mengikut MOU Malaysia dan Indonesia. Dan juga aplikasi Made Online ini digunakan oleh KDN sendiri. Dan seolah-olah kita dapati bahawa dapat penjelasan pendapat Perdana Menteri ialah kerajaan sendiri menggunakan Made Online walhal mereka tahu ini akan memberi peluang untuk trafficking berlaku. Tapi cakap membasmikan trafficking, tetapi secara implementasi tak berlaku. And what is worse, it's happening in the minister's own ministry. So therefore, should the minister be punished for this? Saya minta pandangan. Ya, itu satu cadangan yang baik. Jadi saya nak tanya kepada menteri, dari sudut beberapa, ada dalam kes ini disebut ada 40 official yang telah didapati bersalah ataupun didapati. Speaker pukul 1 lah. But the government did not prosecute them. Dan mereka hanya ambil tindakan yang agak demoted saja, tapi tidak ambil tindakan. Jadi saya nak tanya, kalau kita gagal menunjukkan keseriusan kita untuk mendakwa dan mengaitkan kesalahan ini, ia akan menjadi pengajaran kepada orang lain. Dan saya ingin ingatkan kepada menteri bahawa kos untuk kita menangani ni, kerajaan terpaksa tanggung ni, isu untuk menangani rantaian bekalan jenayah serta segala perkara yang berkaitan dengan human trafficking lebih tinggi kos kerajaan daripada kita mengambil dan merekrut labor yang mengikut undang-undang. Jadi kenapa kita waste our money in this, and we have failed in this war? Why? Because we have corrupt official.
Kita YB, ada boleh pegawai-pegawai saya yang mencelah? tidak ada integriti dan kita tak ambil serius untuk menahan mereka dan mendakwa mereka. Dan soal tentu dalam hal ini menteri sangat saya rasa prihatin dan mesti dengan itu membuat sesuatu, kalau tidak kita potong gaji menteri. Kerana dia telah gagal untuk menangani masalah ini. Ya, YB, boleh saya dan sebagainya dia landing. Sila-sila. Ya, Saya bagi satu apa minit yang je disyorkan dalam laporan ini ialah untuk just to read out, make public the results of investigation involving corrupt officials to increase transparency and deterrence and hold officials criminally accountable when they violate the law. Adakah setuju dengan show ini? Terima kasih Taling Jaya. Saya hanya nak landing last saja. Selalu saya sebut, dalam kita nak mengejar apa saja pembangunan, mesti ada satu kerangka berfikir iaitu environmental, social and governance. Ini semua jadi sebab tidak ada environmental, social and governance. Dalam hal labor ini ialah social and governance tidak ada. Bila tidak ada, maka inilah yang kita bincang hari ini. Mungkin tahun depan kita akan bincang lagi. So, tolong governance, social yang melibatkan soal humanity, soal kemanusiaan dan juga environmental. Kita mungkin mengambil labor-labor asing untuk kekayaan. Dahlah kita telah mengheret mereka dalam keadaan inhuman. Pada waktu sama kita merosakkan alam sekitar. Jadi kita sangat bergantung kepada kelapa sawit dan sebagai kita punya ekspor, maka itu janganlah kita menjadikan masalah ini menjejaskan kita punya ekspor kita ke luar negara. Itu saja. Terima kasih, Tuan Speaker. Can I add one more? Ahli yang berhormat, masa telah cukup. Ini pun kita dah langgar 5 minit. Kita akan sambung.